Dah dia? Dah? Boleh mula? Dah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jala'a ahzanina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatah ana al-lail wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Apa khabar semua? Selamat datang ke Tadabbur Center. Dan bagi yang mengikuti secara live di FB Tadabbur Center, saya mengalu-alukan anda yang mengikuti slot di Tadabbur Center ni. Kebiasaannya saya mentadabbur surah-surah lazim, tapi hari ini kita tukar sedikit topik, memandangkan terdapat satu video yang viral pada minggu ni tentang isu gay yang sedang diperbincangkan secara hangat oleh netizen, terutamanya di laman ataupun media sosial. Baik, sebagai pendahuluan, isu ni sebenarnya isu yang dah lama, cuma ia kadang-kadang dimainkan semula berdasarkan kepada peristiwa ataupun isu-isu yang berlaku. Okay, jadi di Malaysia sendiri, perbincangan tentang isu apa yang kita namakan sebagai LGBT ini merupakan satu fenomena yang kita rasakan perlu dibincangkan juga dari kacamata Al-Quran. Bagaimana kita melihat Nabi Lut alaihissalam ketika berhadapan dengan kaum Sodom ketika itu yang terlibat di dalam aktiviti yang so-called kita namakan sebagai LGBT. Nanti kita akan terangkan perbincangan ini, cuma kita gunakan term LGBT itu untuk kita mudah faham. Okey? Dan apa yang lebih penting untuk kita melihat isu LGBT ini adalah ia merupakan satu perbuatan yang mencabar kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini kita akan melihat bukan sekadar dari sudut Al-Quran, tetapi kita akan turut juga melihat dari sudut hadis bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan golongan-golongan yang dinamakan sebagai LGBT ini. Okey. Oleh yang demikian, pada minggu ini kita akan berbincang dan berkongsi pandangan tentang isu yang kita katakan sebagai homoseksual. Okay, homoseksual. Kalau LGBT tu L tu apa? Lesbian, B, LG, lesbian, gay, B, bisexual, T, transgender. Saya tak pasti pada zaman dahulu berlaku ataupun tidak transgender itu, tetapi kita akan menggunakan term LGBT untuk refer kepada apa yang dinamakan sebagai homoseksual. Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut, saya nak bawa kepada yang berada di Tadabbur Center dan juga sidang penonton sekalian pada surah Al-Mu'minun. Allah Ta'ala berfirman, Qad aflahal mu'minun. Dan ada satu ayat selepasnya, ayat yang kelima, Allah Ta'ala berfirman, Walladzina hum li furujihim hafidhun. Baik. Qad aflahal mu'minun. Kita lihat terlebih dahulu apakah maksud aflaha. Aflaha. Kalau orang belajar bahasa Arab, mungkin dia pernah jumpa perkataan falah. Falah tu apa? Petani kan?
petani ataupun apa lagi, pekebun, apa lagi istilahnya, peladang yang terlibat dengan bercucuk tanam ni lah kan. Jadi apa kaitan aflah ini dengan fallah? Jadi dalam bahasa Arab, bila perkataan-perkataan itu ada nampak persamaan dari sudut root word, pasti dia mempunyai persamaan. Okey, yang dinamakan sebagai fallah, petani pekebun ni dia buat apa kerja dia? Dia lah bertani, dia bercucuk tanam, okey. So perbuatan mencangkul tanah itu, okey, dan memasukkan biji benih itu dinamakan sebagai, ataupun orang yang melakukan itu kita namakan sebagai fallah. Itu yang pertama. Ambil cangkul tanah, masukkan biji benih, itu namanya fallah. Makna yang pertama. Makna yang kedua, setelah tanaman itu membesar dan kita nak kutip ataupun nak ambil hasil tanaman itu, kita sekali lagi akan apa? Menggunakan cangkul untuk mengeluarkan tanaman tersebut. Itu juga dinamakan sebagai fallah. Ini bermaksud fallah, aflah. Kan kita dalam azan hayya 'alan najah ke hayya 'alal falah? Hayya 'alal falah. Bermaksud kejayaan itu bukan kejayaan yang biasa-biasa, maksudnya kalau tak buat kerja pun, tak usaha pun dapat kejayaan. Itu bukan namanya falah. Itu yang pertama. Yang kedua, kejayaan itu bukan hanya dilihat ketika kita nampak hasilnya, maka kita katakan itu telah berjaya. Tetapi kejayaan sebenarnya bermula pada hari kita memasukkan anak benih itu ke dalam tanah. Itu juga dikatakan sebagai falah. Sebab itulah kehidupan kita, kita berada di dunia dan kita akan kembali ke mana? Ke alam akhirat. Jadi sekaranglah masanya untuk kita menanam benih-benih itu, okey, dan kita harapkan kita dapat menuai hasil tanamannya ketika kita berada di akhirat. Sebab itulah tuan-tuan dan puan sekalian, yang disebut sebagai aflah ini kejayaan yang disertai dengan usaha yang gigih, dan kejayaan yang hakiki adalah kejayaan ketika mana kita berjaya berjaya berhadapan dengan apa yang dinamakan sebagai yaumul hisab, hari perhitungan, dan Allah Ta'ala memilih kita untuk masuk ke dalam syurga. Maka apabila suratul As menyebutkan innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian, yang dimaksudkan sebagai kerugian itu adalah kerugian ketika mana kita berada di akhirat nanti. Jadi kejayaan di dunia sangat penting, dan apa yang lebih penting adalah kejayaan di akhirat. Jadi tanam benih di mana? Di dunia. Kutip hasil di mana? Di akhirat. Jadi kita kena ingat, kejayaan sebenarnya bermula ketika kita di hari yang pertama mengambil cangkul, menanam anak benih. Itulah tanda kita membentuk kejayaan kita. Okey? Jadi aflah ini merupakan satu proses daripada awal sehinggalah akhir. Sebab itu kejayaan bukan sekadar diukur apa yang kita dapat di hujung, tetapi bagaimana kita memulakan kejayaan tersebut. Itu lebih penting. Cuba bayangkan kalau kita mengambil benih-benih yang tidak berkualiti, apa akan jadi? Kan? Kita tanam kemudian kita tidak siram, apa akan jadi? Itulah amalan kita. Bagaimana kita berhadapan dengan kehidupan. Ia bukan sekadar kutip di hujung, tetapi ia perlu melalui proses, yang mana proses itu kadang-kala memerlukan kita masuk ke dalam api yang dibakar. Maksudnya kita perlu melalui ujian, cabaran, dugaan, yang akhirnya kita akan mendapat hasil yang
menyebabkan kita jadi seronok dan juga gembira. Okey? Maka bila kita bincang, bila Allah Ta'ala menyebutkan qad aflahal mu'minun, antara salah satu ciri-ciri orang yang berjaya ini, okey, telah berjaya orang beriman adalah walladzina hum li furujihim hafizun, iaitu mereka yang menjaga kehormatan dan juga kemaluan. Sebab itulah kasih sayang ini ia perlu disalurkan ke jalan yang betul. Maka itulah yang menjadi sebagai titik permulaan untuk kita berkasih sayang di antara sesama manusia. Maksudnya fitrah manusia, lelaki sukakan wanita, wanita sukakan lelaki. Itu adalah kasih sayang yang benar. Tetapi apabila kasih sayang itu diluahkan kepada lelaki sesama lelaki dalam konteks seksual, perempuan sesama perempuan dalam konteks seksual juga, ini akan menjadi satu bahana yang sangat besar dan perlu kita cegah daripada awal. Baik, ayuh kita bersama-sama untuk kita buat satu analisis kepada teks Al-Quran yang berkaitan dengan kisah Nabi Lut ini. Okey? Baik, antara ayat-ayat yang kita akan bincangkan, yang pertamanya pada surah Al-A'raf ayat 80, yang kedua surah Hud ayat 77 hingga 83, kemudian surah Al-Anbiya ayat 74 hingga 75, surah Asy-Syu'ara ayat 160 hingga 175, suratul Naml ayat yang ke-54, suratul Ankabut ayat ke-28, suratul Qamar ayat 33 hingga 39, manakala suratul Tahrim ayat yang ke-10. Ini antara ayat-ayat yang kita akan bincangkan yang berbicara tentang apa yang berlaku pada suatu ketika dahulu melibatkan kaum Sodom dan juga Nabi Lut alaihi salam. Bagaimana Nabi Lut berinteraksi dengan golongan seperti ini. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita nak faham dulu perkataan-perkataan yang digunakan di dalam Al-Quran untuk nak bagi tahu kepada kita betapa masalahnya apa yang dinamakan sebagai LGBT. Okey? Untuk yang pertama, kita akan membuat analisis pada perkataan fahisyah yang terdapat, yang pertamanya pada surah Al-A'raf ayat 80. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Apa firman Allah? Dan Nabi Lut juga kami utuskan. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari penduduk alam ini sebelum kamu. Lihat pada perkataan apa? Al-fahisyah. Apa maksud al-fahisyah? Perbuatan yang keji. Begitu juga dengan suratul Naml. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. Suratul Naml ayat 54. Kata Allah, dan Nabi Lut juga kami utuskan. Ingatlah peristiwanya ketika dia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji sedang kamu nampak kejinya? Jelas di hadapan mereka perbuatan itu adalah perbuatan yang keji, tetapi mereka rasa itu sudah menjadi kebiasaan. Maka bila sesuatu yang menjadi kebiasaan, rasa macam okay, it's okay, semua orang buat, it's okay. Okay, ayat yang ketiga pada surah Al-Ankabut, di mana Allah Ta'ala berfirman, وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Kata Allah, dan ingatlah peristiwa Nabi Lut tak kala dia berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari penduduk alam ini sebelum kamu. Ayat dia macam lebih kurang kan?
dia punya approach dia itu kan. Dan yang disebutkan di situ adalah perkataan al-fahishah. Now kita nak faham perkataan al-fahishah ni dengan lebih mendalam. Perkataan al-fahishah ini berasal daripada huruf fa, ha dan juga huruf shin. Okey, yang menunjukkan sesuatu yang buruk, keji dan dibenci. Ini kalau buka kamus disebutkan oleh Ibn Faris. Manakala Al-Asfahani menyebutkan yang dimasukkan sebagai fahishah itu adalah sesuatu yang sangat buruk. Bahkan beliau menyebutkan yang dinamakan sebagai fahishah itu adalah homoseksual. Jadi kita kena faham jelas kat sini. Bila mana Allah Ta'ala sebutkan innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jadi kita boleh gambarkan pada ketika itu, cuba kita imagine masyarakat pada ketika itu yang lelaki suka dekat lelaki. Bila lelaki suka lelaki, perempuan suka siapa? Sebab lelaki dah cari lelaki, perempuan cari siapa? Perempuan cari perempuan. Okey, dan ini yang berlaku apabila yang masalahnya ia bukan sekadar suka yang biasa-biasa. Kan kita ada kawan kan, lelaki kawan lelaki, apa masalahnya? Tak ada masalah. Perempuan kawan dengan perempuan, tak ada masalah kan? Okey, cuma apa yang lebih bermasalah bila perasaan yang sepatutnya diluahkan daripada seorang lelaki kepada seorang perempuan itu diluahkan dengan cara yang sama kepada lelaki yang lain. Dan apa yang lebih ironiknya dari sudut memuaskan hawa nafsu dengan golongan yang sejenis. Maka dalam Al-Quran, dalam menceritakan tentang kaum Nabi Lut ni, menunjukkan bahawa sebelum itu tidak pernah ada lagi kaum-kaum yang buat perangai macam ni. Sebelum tu tak ada. Maka kaum Nabi Lut yang pertama, ini yang disebutkan dalam Al-Quran, yang bermula dengan perbuatan ini. Okey? Baik. Jelas Perkataan apa tadi kita bincang? Fahishah. Okey. Ada lagi satu perkataan yang perlu kita tahu, iaitu perkataan yang kedua adalah khaba'ith. Khaba'ith. Kalau kita tengok pada surah Al-Anbiya ayat 74, di mana Allah Ta'ala berfirman, وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ innahum kanu qauma sau'in fasiqin. Dan kepada Nabi Lut kami berikan hikmah, kebijaksanaan dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari bandar yang penduduknya selalu melakukan perkara-perkara yang keji. Sesungguhnya mereka itu adalah kaum jahat yang fasik derhaka. Baik, tengok highlightnya pada perkataan al-khaba'ith. Okey, kita lihat sekali lagi apakah yang disebutkan oleh Ibn Faris dan juga Al-Asfahani. Kata Ibn Faris, yang dimaksudkan sebagai khaba'is adalah sesuatu yang buruk, jijik dan juga kotor. Begitu juga disebutkan oleh Al-Asfahani, sesuatu yang dibenci, jijik dan hina. Dan kata beliau lagi, itu merupakan kinayah, sebagai satu simbolik kepada perlakuan homoseksual. Now kita kena jelas, perlakuan ini merupakan perlakuan yang betul ke salah? Bahkan Al-Quran menyebutkan ia satu perbuatan yang buruk, jijik dan kotor. Ini kita kena faham dulu sebelum kita bincangkan dengan lebih mendalam. Sebab bila kita sembang, ada yang kata, tak, kami terperangkap di dalam tubuh badan orang lain. Siapakah yang memerangkap diri sendiri? Nanti saya akan bawakan hadis-hadis Nabi SAW, di mana Nabi membawakan satu garis panduan kepada kita bagaimana nak berinteraksi dengan golongan-golongan ini. Okey? Baik. Jadi kesimpulannya berdasarkan perkataan
fahisyah dan juga khaba'ith, maka ia merujuk kepada pelakuan homoseksual, dan perbuatan ini dinilai sebagai hina kerana menyalahi fitrah manusia yang normal kerana menyukai daripada golongan yang sejenis. Saya tak pasti, mungkin saya tanyalah yang hadir ini, di dunia ni yang banyak gay ke lesbian? Gay lebih banyak. Itu kita assume sebab gay ni macam boleh nampak. Kalau perempuan, kalau jalan pegang tangan, dia macam is normal, betul? Tetapi kalau lelaki jalan pegang tangan lelaki, kecuali Bangladesh tu lain cerita lah, sebab itu mungkin budaya mereka begitu kan. Tetapi kalau kita lihat lelaki biasa, maka mungkin kita boleh nampak lah. Tapi kita tak tahu sama ada gay ramai ke ataupun lesbian lagi ramai. Jadi fitrah ini perlu difahami dengan jelas. Allah Ta'ala menciptakan kita dalam keadaan fitrah, kan? Bila kita dilahirkan, kita umpama satu kanvas yang putih, maka yang mencorakkannya adalah siapa? Ibu bapa, sama ada menjadikan Nasrani ataupun Yahudi. Okey, begitu juga kehidupan kita, yang mencorakkannya adalah diri kita sendiri. Kita yang memilih untuk menolak kehendak tuntutan nafsu ataupun kita memilih untuk mengikut jalan syaitan. Sebab itulah banyak dalam ayat Quran disebut wala tattabi'u khutuwatish syayatin. Syaitan ini akan membisikkan perkara-perkara yang menyebabkan kita melihat, kita cuba justify kesalahan itu sebagai satu yang betul. Bila selalu melakukan kesilapan, dosa, syaitan akan bisik kepada kita, suruh justify, tak apa, it's okay, benda kecil je. Dan benda itu lama-lama akan menjadi merebak menjadi lebih besar. Okay, now kita masuk kepada analisis kepada ayat-ayat yang terdapat di dalam kisah Nabi Lut ini. Baik, tuan-tuan, kebanyakan para nabi ketika bertemu dengan kaum mereka, perkara pertama yang mereka seru adalah akidah. Cerita tentang Tuhan, cerita tentang Allah. Itu kebanyakan para nabi. Cerita pasal Allah, keesaan Allah, kebenaran para nabi, mesej yang dibawa oleh para nabi. Tetapi Nabi Lut alaihi salam ketika bertemu dengan kaum yang dinamakan sebagai kaum Sodom ini, dia tidak bermula dengan menyeru kepada akidah. Salam tu. Boleh faham Kebanyakan para nabi memulakan dakwah mereka dengan seruan tauhid. Tetapi berdasarkan analisis kepada ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah Nabi Lut ini, saya mendapati bahawa Nabi Lut bermula dengan berdakwah kepada memperbetulkan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Sodom pada ketika itu. Dan Nabi Lut tidak bermula dengan seruan kepada tauhid. Untuk makluman, Nabi Lut bukanlah daripada kaum Sodom itu. Sodom itulah. Ada banyak-banyak istilah. Okey. Nabi Lut bukanlah berasal daripada kaum itu, bukan berasal daripada tempat itu. Dia datang daripada luar dan melihat golongan itu telah melakukan perbuatan tersebut. Okey, kena faham konteks Nabi Lut bukan duduk di situ pada asalnya. Dia datang daripada luar, kemudian melihat kaum itu telah melakukan perbuatan tersebut. Okey? So kita faham konteks tersebut. Jadi bila masuk ke situ, sepatutnya kita lihat para nabi terdahulu selain daripada Nabi Lut memulakan dakwah mereka dengan tauhid, cerita pasal Allah. Tetapi Nabi Lut tidak bermula dengan itu. Nabi Lut bermula dengan apa? Tadi ayat yang saya baca tadi, atattunal fahisyah, atattunal fahisyah.
Cerita tentang apa? Tegur perbuatan mereka yang salah itu. Okey, boleh faham sekarang ni? Jadi sekarang kita nak tahu kenapa Nabi Lut tak bermula dengan seruan tauhid, tetapi bermula dengan teguran kepada golongan ini. Okey. Baik, antaranya adalah kerana perlakuan kaumnya bertentangan dengan fitrah kemanusiaan, maka fokus perlu diberikan terlebih dahulu kepada penyelewengan besar mereka. Boleh faham tuan-tuan? Berat ke? Perbincangan berat ke? Okey kan? Okey. Kalau berat tak faham, angkat tangan. Okey. Kemudian, kalau Nabi Lut memulakan dakwahnya dengan memperbetulkan akidah, adakah mereka akan mendengar dakwah tersebut? Sedangkan syahwat telah menguasai diri mereka. Itu persoalan yang pertama. Yang kedua, Nabi Lut nak membersihkan mereka terlebih dahulu dari syahwat sebelum membawa kaum itu untuk kembali kepada tauhid. Itu antara sebab Nabi Lut tidak bermula dengan seruan tauhid, tetapi memulakan dengan apa? Dengan seruan memperbetulkan apa yang disebutkan sebagai, yang pertama al-fahishah, yang kedua adalah al-khaba'ith. Nak bagi jelas dulu. Sebab masyarakat bila sesuatu yang dianggap normal walaupun ia salah, jadi tak nampak dah kebenaran di situ. Jadi Nabi Lut datang melihat satu keadaan yang sangat-sangat bermasalah, maka Nabi Lut bermula dengan teguran terlebih dahulu sebelum menyeru kepada tauhid, menceritakan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Suku untuk saya membawa apa yang disebutkan oleh guru kami di Jordan, Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Dia menyebutkan dalam Al-Qasas Al-Qurani, dia kata ketika menceritakan tentang kisah ini, dia kata kenapa Nabi Lut tidak mulakan dengan seruan tauhid? Kerana seolah nak berkata macam ni, bersihkan jasad kamu terlebih dahulu, kemudian kembalilah kepada fitrah syahwat manusia yang telah ditetapkan oleh Allah. Salurkan syahwat kamu kepada perempuan, kemudian beribadahlah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Nampak tuan-tuan? Nabi Lut membersihkan dahulu diri mereka, syahwat mereka, kemudian barulah salurkan, bawa diri itu kepada beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh Okey, jadi kalau orang tanya kenapa Nabi Lut tidak bermula dengan seruan tauhid, sebab Nabi Lut melihat pada ketika itu sesuatu yang bersifat fitrah telah dilanggar. Maka pada ketika itu prioriti perlu diberikan kepada memperbetulkan terlebih dahulu kesilapan tersebut, kemudian barulah dimasukkan seruan kepada tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jelas Baik. Okey, now bagaimanakah cara Nabi Lut berinteraksi dengan kaumnya? Yang pertama, tegas dalam menyatakan yang benar dan yang salah. Ini keadaan yang perlu kita terima, yang perlu kita faham bila Nabi Lut alaihi salam menegur kaumnya. Seperti yang disebutkan pada surah Al-Ankabut, walutan idh qala liqaumihi innakum latatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Nabi Lut tak kala dia berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari penduduk alam ini sebelum kamu. Tengok perkataan yang Nabi gunakan, tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari penduduk alam ini sebelum kamu. Kenapa Nabi sebut begitu? Sebab pada ketika itu mereka menganggap perbuatan itu sebagai sesuatu yang biasa. Jadi Nabi Lut bagi tahu kembali bahawa orang sebelum kamu tak pernah buat perkara-perkara macam ni. Nak perbetulkan cara mereka melihat perbuatan yang mereka lakukan. That's why sebutkan golongan yang terdahulu tak buat. Sebab kita melihat golongan-golongan cerita-cerita dalam Quran, mereka selalu berbangga nenek moyang, betul tak? Kan, nenek moyang, ni agama nenek moyang, mereka berbangga dengan agama nenek moyang. Maka Nabi Lut menggunakan strategi ini.
Orang dulu tak buat, tapi kau buat, kau ikut siapa sebenarnya? Soalan nak kata begitu. Jadi kita melihat strategi dakwah Nabi Lut alaihissalam. Okey, yang menggunakan kepercayaan sesuatu golongan dibawa masuk untuk memperbetulkan keadaan yang mereka lakukan. Okey. Yang kedua, kesantunan dalam ketegasan. Okey, ini kena tengok berhati-hati, okey. Kata Allah Taala ini dalam surah Hud ayat 78. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ. Apa kata Allah? Dan kaumnya pun datang menuru kepadanya dengan tujuan hendak mengganggu tetamunya. Okey. Nabi Lut alaihissalam ada tamu pada ketika itu. Okey, kemudian datanglah geng-geng yang kita namakan sebagai apa? LGBT lah, nak bagi faham tapi kita refer kepada homoseksual. Okey. Sedang mereka sebelum itu sudah biasa melakukan kejahatan. Nabi Lut berkata, "Wahai kaumku, di sini ada anak-anak perempuanku, mereka lebih suci bagi kamu, maka berkahwinlah dengan mereka." Okey. Tetamu yang datang rumah Nabi tu lelaki ke perempuan agak-agak? Lelaki. Jadi tetamu datang rumah Nabi dan Nabi risaulah. Sebab apa? Kalau geng-geng tu tahu ada lelaki datang, kan? So mereka sedang mengusah-usah siapakah tetamu di rumah Nabi Lut alaihissalam. Maka ketika mana mereka datang, Nabi Lut dah tahu datang ni mesti nak apa? Nak laki lah. Sedangkan yang datang itu adalah tetamu Nabi Lut alaihissalam. Apa kata Nabi Lut? Nabi Lut kata, "Di sini ada anak-anak perempuanku, mereka lebih suci bagi kamu, maka berkahwinlah dengan mereka." Sekarang Nabi Lut buat apa sekarang? Dia memberikan satu solusi bagaimana untuk keluar daripada masalah ini. Dia cuba memperbetulkan semula fitrah manusia, lelaki suka pada perempuan, perempuan suka kepada lelaki. Cara Nabi Nuh membawa mereka untuk melihat ada alternatif. Sebab itulah kita, bila kita menegur orang, kena provide alternatif. Kita kata jangan tu, jangan ni, jangan tu, jangan ni kan. Tapi kita tak provide alternatif. Itu dalam dakwah sangat-sangat penting. Ini kita namakan sebagai fiqhud dakwah. Bagaimana kita berinteraksi dengan mad'u kita. Jadi bila nak tegur orang, jangan buat itu, jangan buat ini, kena provide alternatif. Begitulah dalam pendidikan anak-anak. Kan? Kita tak bagi anak kita buat tu, tak bagi anak kita buat ni, tapi kita tak provide alternatif. Contoh, tak bagi anak pegang, tapi kita buat apa? Kena provide alternatif supaya dia tidak memegang handphone sebagai contoh. Jadi ini antara benda yang kita boleh apply, bukan sekadar seorang mad'u nak tegur orang yang melakukan kesilapan, tapi sebagai seorang ibu bapa perlu kita melihat perkara ini dengan lebih baik. Begitu juga kalau kita ada kawan-kawan yang buat kesilapan kan, tegur dia, provide alternative. Okey. Oleh itu takutlah kamu kepada Allah. Tengok bagaimana Nabi berdakwah. Dia provide alternatif dulu, baru sebut apa? Allah. Dia tak sebut Allah dulu, kemudian provide alternatif. Ni dari sudut psikologi. Kita tak bagi orang buat tu, kita kata kau boleh buat yang ni. Dan kita bagi tahu apa benda yang kita nak buat. Samalah kalau kita tengok dalam kisah Nabi Yusuf AS ketika berada dalam penjara. Kan bagaimana Nabi Yusuf kebijaksanaannya berdakwah kepada yang berada dalam penjara itu. Maka kena ambil peluang-peluang sebegini. Okey? Dan janganlah kamu memberi malu kepadaku mengenai tetamu-tetamuku. Sekarang dia tegur. Kenapa dia kata jangan bagi malu? Dia orang ni nak buat apa ni? Nak ambil apa?
Cuba bayangkan, ganas tak ganas orang ketika dahulu. Tengok laki apa? Nafsu timbul. Tengok laki, nafsu timbul. Susah ni. Agak-agak kalau Malaysia macam tu, orang lelaki kena sembunyi. Kan? Ataupun pakai purdah. Jadi kita boleh bayang tak, Kang, bagaimana teruknya keadaan masa tu? Sangat-sangat teruk. Sebab itulah kita di Malaysia, kita tak nak jadi sampai tahap itu. Jadi keadaan yang berlaku sekarang kita perlu cegah daripada awal. Nanti kita akan bincangkan hadis, nanti kita akan tengok bagaimana step yang saya rasa sangat-sangat menarik, sangat-sangat praktikal untuk kita buat. Okey? Jadi kemudian, bilakah Nabi Lut mula bertindak ke atas kaumnya? Okey. Ini perkara penting, kena faham konteks. Sekarang ni Nabi Lut, saya kata tadi, Nabi Lut bukan berasal daripada kaum itu dan bukan berasal daripada tempat itu. Okey. Jadi apabila dia datang ke situ, dia melihat kaumnya secara terbuka melakukan perbuatan di luar tabi'i. Di tempat mereka berkumpul secara tanpa rasa malu, secara terbuka, dan ini yang berlaku di negara-negara barat sekarang. Betul? Di Malaysia mungkin kita tak nampak lah orang lelaki tengah bercium, mungkin agak susah lah kan, mungkin kita nak nampak begitu. Tetapi di negara barat benda itu dah, it's normal. Nampak tak? Sehingga orang nak memperjuangkan right. Sebab kata apa masalahnya kan? Mereka juga ada hak. Maka kita tak nak sampai tahap itu. Yang kedua, apabila mereka mula menghalang orang lain yang menentang keinginan songsang mereka. Ini satu benda lagi. Dia orang buat, bila tegur apa? Dia cuba halang. Dia kata, ni dah biasa. It's okay, dah biasa. Yang kau sibuk-sibuk kenapa? Mereka menghalang. Okey? Wabak ini semakin tersebar dan sehingga perbuatan kotor ini memang bertebaran, dianggap sebagai kebiasaan, dan siapa yang tentang mereka dianggap sebagai kolot. Dan ini yang berlaku kepada Nabi SAW ketika di awal dakwah dia. Betul tak? Bila Nabi berdakwah, cerita pasal Allah SWT, cerita tentang Nabi Muhammad sebagai Rasul, orang Quraisy pada ketika itu kata, apa agama yang Nabi bawa ni kan? Sedangkan kita dah pegang apa? Agama nenek moyang. Kita dah establish. Ni agama apa pula ni? Jadi kadang-kadang orang yang membawa perubahan dianggap kolot. Okey? Dan tidak berfikiran terbuka. Now, ini sangat-sangat penting. Bila kita kata, tak boleh lah LGBT ni. You ni tak open lah. Betul tak? Ini yang berlaku dalam negara kita sekarang. You tak open lah. Open lah sikit. Kita kena open. Dia tak ada masalah open. Tapi open yang ada, yes, ada batasnya. Kita kena ingat, kita ada Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan panduan di dalam Al-Quran. Kita nak ikut guideline siapa ni? Yang nak bawa kita masuk ke dalam akhirat, selamat di akhirat, manual mana yang kita nak rujuk ni? Manual gay and lesbian ataupun manual Al-Quran? Okey? Dan ini lagi, mereka menganggap Nabi Lut sebagai belagak suci. Kalau istilah kita kata apa? Kalau biasa orang duk tegur-tegur ni, kita kata apa? Apa? Belagak alim ataupun ada apa lagi? Poyo lah. Dia ni acah-acah alim ni, acah-acah baik kan? Ini bukan saya cakap ni, ini pada surah Al-A'raf ayat 82. Wa ma kana jawab qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasu yatatahharun. Dan tidak ada jawapan dari kaumnya selain daripada berkata, usirlah mereka, Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya yang taat dari bandar kamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang yang mendakwa mensucikan diri. Ini Al-Quran sebut, bukan saya yang sebut.
Jadi apa jawapan kaum dia bila Nabi Lut tegur? Kata, ini semua geng-geng apa? Geng-geng belagak suci belaka ni. Dan dialog itu berulang sehingga hari ini. Orang yang menegur dikatakan berlagak suci. This is a script yang berulang-ulang kali dan ia berlaku pada setiap zaman. Dan hari ini kita boleh mendengar skrip-skrip ini, betul? Tegur je kata apa? Belagak suci lah. Ini bahaya benda yang penting perlu kita faham, dan ini datang daripada Al-Quran, dan Al-Quran sebenarnya memberikan panduan kepada kita. Okay, ini adalah satu perkara yang lazim bagi seorang pendakwah, dituduh suci, belagak suci. Apa lagi perkataan-perkataan yang digunakan kalau kita nak menegur orang? Apa dia? Melekat. Macam malaikat, macam bagus. Sedangkan kadang-kadang kita menegur dia itu dengan sebab kita sayang dia. Kita tak nak dia terus leka, alpa dan juga lalai. Tak nak terus hanyut. Itu satu. Dan kena ingat juga, kalau kita berada di tempat itu dan orang tegur kita, kita kena faham itu. Jangan kita je tegur orang. Kalau orang menegur kita, terimalah dengan, jangan pula kita kata apa? Kita pula cakap dekat orang tu, engkau ni belagak suci, belagak baik. Kita pula menggunakan dialog yang sama. Kadang-kadang marah, kadang-kadang kita lepas perkataan-perkataan sebegini. Jadi Nabi Lut mengajar kita, surah Al-A'raf ini, cerita tentang Nabi Lut ini mengajar kita beberapa perkara yang penting. Sama ada kita sebagai seorang orang yang memberitahu tentang kebenaran, ataupun orang yang diberitahu tentang kebenaran. Baik. Ini lebih penting. Tuan-tuan kena faham statement ni sebab ini berdasarkan kepada analisis saya. Apabila perbuatan homoseksual ini mula menjangkiti pihak pemerintah. Apa dalilnya? Tengok Qalu la illam tantahi ya Lut latakunanna minal mukhrajin. Mereka menjawab, sesungguhnya jika engkau tidak berhenti wahai Lut daripada mencaci dan menyalahkan kami, nescaya engkau akan diusir keluar. Saya nak tanya satu soalan. Biasanya orang yang boleh usir orang ni siapa? Orang yang ada kedudukan di dalam negara. Maka di sini, wallahu a'lam, ini berdasarkan kepada analisis saya boleh menyebutkan bahawa virus LGBT ini sudah pun meresap ke dalam diri para pemerintah. Sebab apa? Mereka sudah ada kuasa. Mereka boleh menghalau siapa saja. Ini perkara yang sangat-sangat kita takut. Mungkin sekarang di Malaysia kita tengok mungkin tidak berjangkit kepada kaum pemerintah, tapi kita takut bila ia tersebar secara meleluasa, bila pemerintah turut terlibat dengan virus ini, dijangkiti dengan virus ini, kita takut mereka akan jadi seperti ini. Bila orang tegur, dihalau, dikeluarkan daripada negara. Ini satu keadaan yang sangat bahaya yang perlu kita tahu. Jadi Nabi Lut alaihissalam, kita boleh faham situasi sekarang ni. Bila Nabi Lut datang je, maksudnya penyakit itu dah merebak besar. Sebab itulah saya nak bawa hadis juga supaya kita faham bagaimana Nabi SAW berhadapan pada ketika itu. Boleh? Ada soalan? Okey. Kita cerita pasal Al-Quran, sekarang kita nak masuk kepada hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan ini. Okey? Baik, kita tengok hadis yang pertama. Hadis riwayat Abu Daud. Saya bawa hadis-hadis yang sahih, okey? Dalam kitab Al-Libas, nombor hadis 4097. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihina minar rijali bin nisa'i wal mutashabbihati minan nisa'i bir rijali. Menurut riwayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai lelaki. Okey, ni hadis pertama supaya kita nak tengok dia punya step.
So Nabi kata dia bermula dengan apa? Nak pakai pakaian golongan yang berlawanan. Lelaki nak pakai baju perempuan, perempuan nak pakai baju lelaki. Bila lelaki pakai baju perempuan, kan, dia akan rasa diri dia sebagai apa? Perempuan. Dan bila rasa diri sebagai perempuan, dia akan suka kepada siapa? Kepada lelaki. Pada hakikatnya lelaki suka lelaki. Perempuan, dia berpakaian seperti lelaki. Bila rasa diri dia lelaki, dia akan suka kepada siapa? Akan suka kepada perempuan. Hakikatnya dia adalah perempuan. Perempuan suka kepada perempuan. Nabi SAW ajar kita ini. Perkara pertama yang perlu kita halang sebelum ia berleluasa masuk step yang seterusnya. Okey, boleh? Okey, hadis yang kedua, hadis riwayat Abu Daud, nombor hadis 3575. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu libsatal mar'ati wal mar'ata talbasu libsatar rajuli. Apa kata Nabi? Apa kata riwayat ni? Nabi SAW melaknat lelaki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian lelaki. Ada persamaan tak dengan hadis yang pertama? Ada persamaan. Ini dua hadis yang saya bawakan untuk menunjukkan step pertama. Benda yang perlu kita halang adalah jangan biarkan anak lelaki pakai pakaian wanita, anak wanita pakai pakaian lelaki. Ini berlaku dalam keluarga kita sekarang. Yang lahir semuanya lelaki, teringin nak anak perempuan. Jadi bila dapat anak yang terakhir lelaki juga, so dia mula apa? Bagi pakai pakaian perempuan, pakai gaun, pakai baju kurung, pakai telekung. Ada tak hari ni? Benda itu berlaku. Dan akhir sekali, ini yang dia kata apa? Dia anggap diri dia sebagai terperangkap di dalam. So sekarang ibu bapa perlu memainkan peranan untuk kita menghindar daripada perbuatan homoseksual. Ia bermula di rumah sebenarnya. Ia bermula di rumah. Ini sangat penting. Okey, boleh? Baik. Hadis yang ketiga, hadis riwayat Al-Bukhari, sama juga dalam bab pakaian, cara berpakaian. La'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina minar rijali wal mutarajjilati minan nisa'i wa qala akhrijuhum min buyutikum wa akhraja fulanan wa akhraja Umaru fulanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat lelaki yang bersifat kewanitaan. Okey, now tengok step tadi pakai macam lelaki, pakai macam perempuan, perempuan pakai macam lelaki. Bila dah bermula begitu, bermula daripada jasad, daripada fizikal, ia berpindah kepada apa? Emosi. Nampak tak sekarang? Sifatnya dah jadi wanita. Kalau lelaki jadi wanita ni, dia bukan sekadar berpakaian, apa lagi yang dia akan ikut macam wanita? Cara berjalan, cara kan, dia akan jadi saja buat-buat. Sebenarnya bukan terperangkap. Ia bukan terperangkap, tetapi telah develop daripada awal, bermula daripada cara berpakaian. Kemudian menganggap diri dia berada dalam tubuh itu. Sebenarnya bukan dia terperangkap. Okey, bukan terperangkap dalam tubuh badan orang lain, tetapi dia terperangkap dalam bisikan syaitan. Okey? Okey, dan wanita yang bersifat kelakian dengan sabdanya, ini berat keluarkan mereka daripada rumah-rumah kamu. Tuan-tuan tengok hadis pertama. Hadis pertama bermula dengan apa? Perkataan apa? Tengok esok. Perkataan pertama apa? La'ana. Apa maksud la'ana? Laknat. Hadis kedua, la'ana, laknat. Hadis ketiga, la'ana. Okey,
Nabi kata, keluarkan mereka ini daripada rumah kamu. Okey, sekarang boleh tak kita fikir kenapa Nabi suruh keluarkan mereka ini? Nampak macam, macam ganas kan? Kenapa Nabi suruh keluarkan mereka? Sebab Nabi tak nak berjangkit kepada saudara-saudara yang lain. Maksudnya keluar itu maksudnya apa? Kuarantin. Kuarantinkan mereka ini, pulihkan dia, dan baru boleh bergaul dengan sama masyarakat. Nabi takut sifat-sifat ini berjangkit kepada ahli keluarga yang lain. Maka Nabi minta apa? Kuarantinkan. Pulihkan dia. Okey? Kita jangan bayangkan macam kita tengok drama di TV3. Bila mak halau anak keluar daripada rumah, dia nampak macam apa? Sadis kan? Masuk keluar di sini apa? Kuarantinkan. Okey? Ibnu Abbas menambah dengan berkata, maka Nabi SAW telah mengeluarkan si Fulan dan Umar juga telah mengeluarkan si Fulan. Si Fulan ni siapa? Orang yang ada sifat-sifat ni. Umar lagi lah garang, betul tak? Maka sekarang Nabi SAW bila sebut laknat itu bukan sekadar labeling. It's not for labeling. Laknat itu sebagai guideline bahawa Nabi tak nak kita masuk ke step yang lain. Tadi step apa? Pakai baju. Kalau tidak disebut laknat, laknat ni maksudnya dosa besar. So Nabi sebut laknat supaya kita tinggalkan terus. So bila kan tinggal step yang pertama tadi, step pakai pakaian lelaki, pakai pakaian perempuan, perempuan pakaian lelaki, maka dia akan terselamat dengan step yang kedua apa? Merasakan diri seperti cara mereka berpakaian. Jadi laknat tersebut sebagai satu apa? Nak bagi macam nak sekat supaya tidak melakukan masuk ke step yang seterusnya. Okey, boleh nampak Okey. Hadis yang keempat. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Al-Hudud. La'anallahu man waqa'a ala bahimatin, la'anallahu man amila amala qaumi Lut, la'anallahu man amila amala qaumi Lut. Allah melaknat sesiapa yang mendatangi binatang. Ada juga orang yang buat kerja dengan siapa? Binatang. Ada juga rupa-rupanya. Maksudnya bila Nabi sebut tentang ni, maksudnya dah berlaku lama. Hari ni ada tak orang yang buat? Saya tak dapat bayangkan macam mana. Kan? Tapi tengok 2 kali diulang. La'anallahu man amila amala qaumi Lut. La'anallahu man amila amala qaumi Lut. Allah melaknat sesiapa yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Allah melaknat sesiapa yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Tengok tadi dia berperkahwian seperti lelaki seperti wanita, wanita seperti lelaki. Kemudian emosinya seperti dirasakan seperti cara mereka berpakaian. Kemudian apa ni lebih teruk apa ni? Binatang. Dan Allah Ta'ala kata jangan jadi seperti apa yang dibuat oleh kaum Lut. Okey, bila Nabi sebut macam ni, Nabi refer kepada perbuatan apa ni? Adakah perbuatan berpakaian? Tak. Adakah perbuatan rasa emosinya seperti cara mereka berpakaian? Tak. Ni apa? Hubungan seksual, fizikal telah berlaku. Nampak? Jangan buat begitu. So hadis berikan satu gambaran kepada kita, guideline bagaimana kita nak mencegah perbuatan ini. Okey, hadis kelima. La tubashirul mar'ata la tubashirul mar'atu al-mar'ata illa wa huma zaniyatan wa la yubashirur rajulu ar-rajula illa wa huma zaniyatan. Tidak seorang wanita itu bersedap-sedapan dengan seorang wanita melainkan mereka adalah berzina. Ni perempuan dengan siapa? Dengan perempuan. Itu juga namanya apa? Zina.
Dan tidaklah seorang lelaki bersedap-sedapan dengan seorang lelaki melainkan mereka juga sedang berzina. Mungkin ini kena jelas. Mungkin orang anggap tak apalah, lelaki dengan lelaki bukan berzina. Kalau zina ni maksudnya kalau ada macam hubungan intercourse, relationship, kan, anggap zina begitu. Tetapi dalam hadis ini menyebut kalau lelaki buat dengan lelaki, perempuan buat dengan perempuan, itu juga namanya zina. Okey, sekarang hadis ini cerita pasal apa? Tadi cara berpakaian, kemudian tingkah laku. Sekarang ni apa? Sekarang dah terjebak. Nampak tak step dia sekarang? Sekarang sudah terjebak. Okey, boleh Dalam hadis yang ke-6 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bih." Jika kamu mendapati seseorang melakukan amalan kaum Lut, bunuhlah pelaku dan orang yang dilakukan perlakuan itu. Tadi masa awal Nabi suruh usir kan? Tapi bila dah apa? Dah sampai tahap ini, maka ini antara perkara yang perlu kita ambil cakna, perlu kita perhatikan. Sebab itulah kita tegur apa yang berlaku sekarang bukan sebab kita nak berikan labeling kepada mereka. Tak, kita sayang mereka dan kita tak nak mereka melakukan go to the next step. Okey, sampai tahap tidur bersama, kan, buat perbuatan seksual bersama, ini akan jadi masalah. Okey, boleh Jadi berdasarkan hadis, tema hadis ini kita boleh melihat tengok tadi hadis pertama, larangan menyerupai jantina berbeza, kan, tadi pakaian, cara berpakaian. Lelaki jangan pakai pakaian wanita, wanita jangan pakai pakaian lelaki. Sama juga dengan hadis yang kedua. Hadis yang ketiga sama. Tapi hadis yang keempat masuk apa? Larangan melakukan hubungan seks sesama jenis. Begitu juga dengan hadis yang kelima, larangan melakukan hubungan seks sesama jenis. Dan hadis yang terakhir, azab atau hukuman ke atas pelaku. Nampak tak dia punya step? Last sekali baru azab. Setelah kita tegur jangan pakai pakaian perempuan, jangan pakai pakaian seperti lelaki, jangan berperlakuan seperti lelaki, jangan berperlakuan seperti perempuan, kemudian jangan buat apa? Hubungan, last sekali baru azab. Allah itu maha adil. Dia bukannya pakai pakaian itu terus diberikan azab. Jadi kita nampak step kat sini. Bermula dengan apa? Larangan menyerupai jantina berbeza. Okey, kemudian melangkah ke mana? Larangan melakukan hubungan seks sesama jenis. Kemudian barulah apa? Azab dan juga hukuman. Ini step yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita melihat Nabi Lut alaihi salam, bila dia sampai, masyarakat pada ketika itu duduk dekat step mana? Duduk step nombor berapa? Nabi Lut duduk step nombor berapa? Nombor 2. Bila Nabi Lut tegur, tak makan saman, maka berlakulah apa? Azab Allah Ta'ala. Sekarang ni di Malaysia, kita berada di mana? Yang pertama ada tak? Yang kedua ada? Kita takut turun azab disebabkan perlakuan ini. Sebab itu kita sebagai umat Islam perlu menegur. Tengok rakan-rakan kita yang terlibat dalam perkara ini, tegur dengan baik. Kena ingat bertegas dengan stand kita bahawa LGBT itu haram, itu perlu kita nyatakan. Berdakwah itu cara isu yang kedua. Faham tak? Kadang-kadang orang campur aduk, kan. Stand kita, ya, LGBT ataupun homoseksual itu haram. Itu stand kita, tidak boleh diubah. Dan Nabi sebut apa? La'ana tadi, kan. Stand kita tegas. Cuma cara kita berdakwah, that's. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Cara berdakwah itu cara yang berbeza. Approach yang berbeza. Lembut ke, keras ke. Itu cerita lain. Sekarang kita nak cerita stand kita, bahawa Nabi menggunakan perkataan apa? Laknat.
Dan ingat laknat itu bukan labeling, tetapi apa? Nak prevent daripada masuk ke next step. Itu kita kena faham. Sebab ada orang anggap, ni semua geng-geng nak label orang ni. Tak. Laknat itu memberikan satu gambaran supaya jangan pergi ke next step. Okey, jadi kita boleh melihat fasa Fasa yang pertama menyerupai jantina yang berbeza. Fasa yang kedua melakukan hubungan seks sesama jenis. Fasa yang ketiga hukuman atau azab. Baik, boleh tak kita ulang balik fasa tu? Kita rangkumkan fasa pertama ada apa, fasa kedua ada apa, fasa ketiga ada apa. Okey, kita tengok fasa yang pertama. Okey, keinginan nafsu dan syahwat untuk menonjolkan diri dalam rupa jantina yang berbeza. Okey. Dizahirkan melalui percakapan, cara berjalan dan aktiviti yang dilakukan. Biasa kalau lelaki jadi perempuan ni, dia akan buat apa? Perempuan suka buat apa? Bersolek. Lagi? Entah. Lupa. Yang perempuan tak boleh nak jawab soalan ni kan? Kadang-kadang mereka pun tak buat yang mereka buat benda yang perempuan tak buat. Bukan contoh? Make up dia yang over. Dia yang over. Okey. Itu macam meluahkan perasaan tu. Okay. Sekali lagi kita cakap we are not labeling. Kita tidak label. Kita sayang kepada mereka dan kita nak mereka kembali ke jalan yang benar. Itu kita nak sebut kita sayang mereka. Sebab tu kita, kalau netizen jangan terlalu, kadang-kadang di FB kan, dengan perkataan itu, perkataan ini, perkataan yang sedangkan Allah Ta'ala menyebutkan waqulu linnasi husna. Berkatalah kepada semua manusia itu dengan perkataan yang baik. Stand kita sama. Kita tidak suka kepada perlakuan itu. Tetapi soal dakwah, soal yang kedua. Approach, cara yang kedua. Itu kita kena ada slot lain pula, bincang macam mana nak berdakwah kepada golongan ni. Sebab bila sebut tentang pendekatan Nabi Lut, keadaan pada ketika itu dah terlalu dah susah dah tak boleh kontrol. Jadi culture. Jadi kita sekarang di Malaysia, sebelum benda itu jadi culture, we need to do something. Okay. Kemudian keberanian, menzahirkan keberanian dalaman. Maksudnya apa yang ada dalam diri itu dia apa? Sampaikan kepada luar. Kadang-kadang orang simpan kan benda-benda yang macam tu, tapi tak, dia sebab benda dianggap sebagai biasa. So apa salah? Ini satu lagi soal kebebasan bersuara. Satu benda lagi yang perlu kita lihat, dalam konteks di Malaysia. Dilaknat supaya tidak melangkah ke fasa yang seterusnya. Kan tadi kan yang cara berpakaian semua tu dilaknat sebab apa? Sebab tak nak langkah ke fasa yang seterusnya. Fasa yang kedua, ia adalah manifestasi dari perlakuan fasa yang pertama. Jadi keberanian berpakaian sonsang menjurus kepada perlakuan sonsang. Dan sekali lagi, laknat di sini beri isyarat bahawa ia adalah perlakuan dosa besar dan perlu dijauhi. Sekali lagi saya sebut, kita bukan memberikan label, tetapi hadis-hadis Nabi SAW memberikan apa? Prevention sebelum kita melangkah ke fasa yang seterusnya. Maka yang terakhir barulah apa? Barulah diterangkan apa? Tentang hukuman dan juga azab. Jadi fasa akhir setelah larangan pada fasa pertama dan kedua tidak diendahkan. Boleh? Baik. Cuma saya nak sentuh sikitlah. Bila kita tentang musibah, kita jangan mudah gelabah lah. Turun je azab. Ni sebab apa? Ni sebab LGBT lah ni. Siapa kita nak menyebut kuasa apa? Kuasa Allah.
kita kena faham konteks musibah ni datang, yang pertamanya perkataan musibah itu biasanya dalam sesuatu yang negatif, betul? Benda yang negatif kita sebut sebagai musibah. Tetapi bala ataupun ibtila, kita sebut, orang Melayu sebut bala kan, tapi dalam bahasa Arab kita sebut al-ibtila. Al-ibtila itu maksudnya apa? Ujian. Ujian boleh datang dalam bentuk kesenangan, ujian juga boleh datang dalam bentuk kesusahan. Ujian boleh datang dalam bentuk positif, ujian boleh datang dalam bentuk negatif. Orang kaya juga sebenarnya diuji. Orang miskin diuji, orang kaya pun diuji. Okey, jadi yang pertama, ia mungkin ujian bagi orang yang beriman. Bila musibah turun, sesuatu berlaku kan. Contoh kita tengok dia apa di Indonesia tu Palu ke apa? Palu kan? Yang tengah main band tu kan, yang kena roboh kan. Ada orang kata, ini apa? Ini azab ni. Palu betul? Saya tak tahulah. Tak kisahlah mana-mana pun. Ada orang kata, ni azab lah ni. Siapa kita yang nak apa? Menentukan kerja tu? Tuhan. Boleh jadi dia apa? Ujian bagi orang yang beriman di kawasan sekitar itu yang tak pergi konsert itu. Contoh, kalau nak katakan sebab konsert itu. Okey? Jadi dia adalah hikmah besar, dipelihara, diberikan kasih sayang dan diberikan hidayah. Bila mana kita sabar melalui ujian tersebut. Yang pertama, ia adalah peringatan dan teguran bagi umat manusia. Mungkin diberikan ujian itu, ada kesilapan-kesilapan yang kita lakukan. Okey, tetapi itu dalam bentuk apa? Peringatan dan juga teguran. Okey? So, musibah yang berlaku itu ada kaitan dengan perlakuan siri, supaya kita bertaubat sebelum datangnya azab yang lebih apa? Ayat lebih besar. Dan ada kemungkinan, kebanyakan dalam Quran kita baca kan, kaum Nabi Lut, kaum apa lagi? Kaum Thamud, apa lagi? Kaum Fir'aun, bagaimana dimusnahkan, apa lagi? Banyak kisah dalam Quran. Itu disebut jelas itu adalah azab. Setelah diberikan apa? Peringatan, didatangkan Nabi, diberikan peringatan tapi tak dengar. Itu barulah azab. Jadi kesimpulannya kita jangan sewenang-wenang kita kata apa? Itu azab. Boleh jadi dia adalah ujian untuk orang beriman. Boleh jadi dia adalah peringatan dan teguran bagi umat manusia. Siapakah kita nak menentukan? Okey? Dan dari sudut dakwah juga, bila kita letakkan azab, seolah kita buat satu labeling. Betul? Sedangkan kita tahu Allah Ta'ala itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Mungkin ia adalah ujian, mungkin ia adalah peringatan, azab ataupun tidak, kita tak tahu. Wallahu a'lam. Siapa kita untuk judge orang? Apa yang lebih penting adalah bagaimana kita melihat musibah itu. Sebenarnya untuk siapa? Untuk diri sendiri, tetapi malangnya kita lebih fokus kepada orang lain daripada melihat sendiri. Jadi lihat musibah yang berlaku, cuba tanya diri kita, ya Allah, sekiranya benda itu timpa kepada aku, sudah bersediakah aku untuk kembali kepada Allah? Ini cara kita melihat. Sebab itulah orang yang tidak ada iman, dia akan sebutkan, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramah wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Okey? Oleh yang demikian, maka kebanyakan manusia apabila diuji oleh Tuhannya dengan dimuliakan, dimewahkan hidupnya, dia tidak mahu bersyukur tapi terus bersikap takwa. Ni kalau orang yang diberikan ujian apa? Kemewahan. Kan dia kata, bila Allah Ta'ala bagi kemewahan, maksudnya apa? Allah sayang. Itu cara berfikir yang salah. Mungkin diberikan kemewahan itu sebagai satu bentuk ujian. Serta berkata dengan sombongnya, Tuhanku telah memuliakanku. So kalau kita ada harta banyak, ada kaya, kita jangan mudah dengan lafaz sombong kita kata, ini Allah, tengok ni, Allah Ta'ala sayang aku ni. Aku tak solat pun Allah Ta'ala bagi harta. Allah Ta'ala tegur kita melalui ayat ini. Kemudian, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan sebaliknya, apabila dia diuji oleh Tuhannya dengan disempitkan rezekinya, dia tidak bersabar, bahkan resah gelisah
serta merepek dengan katanya, Tuhanku telah menghinaku. Tuan-tuan, miskin tidak semestinya hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kaya tidak semestinya mulia di sisi Allah Taala. Betul? Kita tengok Firaun. Firaun kaya tak? Tapi bagaimanakah kesudahan penghujung kisahnya? Mulia ataupun hina? Hina. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang gelandangan, miskin. Tapi bagaimanakah kesudahan Nabi Ibrahim alaihissalam? Mulia ataupun hina di sisi Allah? So, kemewahan bukanlah ukuran kepada kejayaan seseorang. Miskin tidak semestinya dia tidak mulia. That's why kita kena ingat, ketenangan bukanlah pada kesenangan. Ketenangan bukanlah pada kesenangan. Kita menganggap bila senang itu tenang. Tetapi sebaliknya, mungkin kita boleh membeli tilam yang mahal-mahal, tilam yang empuk-empuk kan? Apa jenis nama apa yang mahal-mahal? Dream apa? Dream apa? Dreamland. Apa lagi? King Coil. Apa lagi? Oh, tak tahulah. Tak tahu Ustaz, kami tidur asrama tilam nipis tak? Kan, mungkin kita mampu untuk membeli tilam yang mahal, tetapi kita tidak mampu membeli tidur yang lena. Betul? Kita mampu masuk ke hospital yang mahal-mahal. Kat Malaysia ni apa hospital yang mahal? KPJ lagi? Prince Court lagi? Gleneagles. Kita mampu masuk ke hospital-hospital sebegitu. Tapi mampukah untuk kita membeli kesihatan? Mampu ataupun tidak? Tidak. So, tenang tidak semestinya apa? Ataupun senang tidak semestinya tenang. Kita lebih melihat sesuatu yang bersifat kuantitatif, quantity, tetapi kita tidak melihat kualiti jiwa. Okey? Jadi orang yang tidak ada kualiti jiwa, bila kaya dia akan bongkak. Manakala orang miskin, bila dia miskin dia akan merompak dan juga menjual diri. Maka bagaimanakah nilai di sisi Allah Ta'ala? Mulia ke hina? Kan? Tetapi apa yang kita sangkakan? Kita sangkakan bila harta banyak, bila kereta besar, bila rumah besar, kita kata itu tanda Allah sayang. Bila kita miskin, kita kata apa? Itu Allah nak bagi hukuman. Kenapalah Allah Ta'ala buat aku macam ni? Sedangkan kedua-duanya adalah bentuk ujian. Kedua-duanya adalah ujian. Okey? Jadi saya nak bawa sedikit solusi daripada Al-Quran dan hadis. Okey, bagaimana untuk kita mengatasi masalah ini? Yang pertamanya adalah memperkuatkan institusi kekeluargaan. Berdasarkan kepada hadis Nabi yang kita baca tadi, Nabi suruh keluarkan mereka ini daripada rumah, kuarantinkan mereka untuk menjaga apa? Menjaga ahli ataupun adik-beradik yang lain supaya tidak dijangkiti dengan virus ini. Kena ingat bila halau itu bukan bermaksud tinggalkan dia terus. Kuarantin dan kemudian apa? Berikan apa? Pemulihan. Okey? Semoga dia balik semula ke dalam keluarga dan bersama dengan keluarga yang lain. Okey, yang pertama. Yang kedua, kena perbetulkan cara berfikir yang sonsang. Bila sesuatu itu menjadi kebiasaan, kita kena bawa balik, bagi tahu bahawa itu adalah salah. Dan ini disebutkan oleh Nabi Lut alaihi salam. Bila mana disebut apa? Atattunal fahisyah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Kenapa kau buat perkara ni sedangkan orang lain sebelum ni tak pernah buat? Peliklah. Sebab engkau bangga sangat dengan nenek moyang kau. Tapi nenek moyang kau pun tak pernah buat, tapi engkau buat perkara ini. Jadi betulkan semula. Ini dari sudut psikologi lah, kena betulkan. Kan sebab bila meresap dalam kepala, kita duk anggap bila biasa dilakukan, kita akan menganggap sesuatu yang negatif itu adalah positif. Sebab dah jadi kebiasaan. Sebab kita cuba justify tau dalam kepala kita. Jadi kena pusing balik.
Okey. Yang ketiga, menyatakan kebenaran dan menentang yang salah. Ini perkara yang sangat penting. Kena sebut itu benar, ini salah. Sama dengan ayat tadilah. Okey, kena nyatakan kebenaran. Okey. Tak perlu sangat bersifat apologetik. Apa maksud apologetik? Rasa macam kita pula yang bersalah. Okey? Betul, kita tegur dakwah dengan penuh kasih sayang, tapi kena pegang keizahan Islam itu, jangan sampai ia dijual beli. Keempat, membimbing golongan LGBT ini untuk kembali ke pangkal jalan. Ini kena buat. Dia bukan sekadar kita sebut apa? Ni lanat. Lepas tu pandai-pandai engkau lah. Tak, bimbing golongan ni. Ini yang dilakukan oleh Nabi Lut. Bila mana dia kata apa? Kahwinlah dengan anak-anak perempuan. Ini anak-anak perempuan ada ni. Maka pada kita berikan alternatif dan bimbing golongan ni. Bagi tahu sebab itu Nabi Lut dia tak kata kamu buat salah ni. Kan? Tapi Nabi Lut apa? Bawa mereka, okey, nak perbetulkan, bawa, okey, ni perempuan ada. Nabi bimbing mereka. Begitulah kita. Sebab tu jangan letak labeling, kita bimbing golongan-golongan ini. Yang pertama. Yang keduanya, kita kena doa juga. Semoga dalam keluarga kita tidak ada yang terjebak dengan perkara ini. Okey. Dan yang terakhir, membina komuniti yang bertakwa dan taat kepada agama. Ini seperti yang disebutkan pada ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Lut. Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum. Ayat yang samalah. Cuma ada orang kata Nabi guna qala ya qaumi, wahai kaumku. Nampak macam apa? Nampak macam lembut kan, macam Nabi. Tapi kena ingat ya qaumi itu Nabi sebut ya qaumi, wahai tu bukan sebab approach secara lembut, tetapi sebab Nabi Lut bukan berasal daripada kaum itu. Dia adalah orang luar masuk ke situ, maka pendekatan yang pertama kena sebut apa? Ya qaumi. Itu kena faham Ada orang yang menggunakan ayat ini, dia kata tak, Nabi Lut memang sangat-sangat lembut dengan golongan ini. Kalau Nabi Lut lembut, kenapa dia sebut perkataan apa? Fahisyah. Kemudian apa? Khaba'ith. Jadi sekarang ni kita dah tahu tentang keadaan ini, dan apa yang berlaku sebenarnya disebabkan kepada dua masalah utama. Yang pertamanya adalah tidak beriman dengan pembalasan Tuhan. Ini perkara yang pertama. Ini antara sebab seseorang terjebak dengan apa jua perlakuan yang negatif. Okay, bila tidak beriman dengan pembalasan Tuhan, maka mereka tidak segan silu untuk melakukan perbuatan yang jahat. Kita boleh tengok dalam Al-Quran, bila mana Allah Ta'ala menceritakan tentang apa? Tentang golongan-golongan yang diseksa di dalam neraka. Akibatnya, sebabnya adalah kerana tidak beriman dengan hari pembalasan. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yadu'ul yatim. Adakah kamu tidak melihat orang yang mendustakan agama? Agama itu adalah hari pembalasan. Bila tidak percaya kepada hari pembalasan, hati menjadi keras. Bila hati menjadi keras, fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Jadi apa mereka lakukan? Mereka menzalimi anak yatim. Banyak dalam Quran disebutkan sebab-sebab seorang melakukan perbuatan jenayah disebabkan tidak percaya kepada hari pembalasan. Lalu suratul As, satu surah yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i yang meninggal pada tahun 204 Hijriah. Dia kata Al-Imam Syafi'i menyebutkan bahawa cukuplah untuk kita baca surah Al-Fatihah, surah Al-As untuk kita mendapat hidayah. Kenapa? Surah ini sebenarnya memberikan satu gambaran yang sangat-sangat besar kepada kita. Bila mana Allah Ta'ala menyebutkan innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Bukalah kitab tafsir, memang menyebutkan kerugian dimaksudkan adalah kerugian ketika berada di hari akhirat. Maka Allah Ta'ala memberikan solusi kepada kita. Yang pertamanya illal ladzina amanu beriman.
Nak bawa, nak ubah keadaan ni, yang pertama kena sedar bahawa perlakuan itu salah. Dan sedar ataupun tahu saja tidak cukup. Umpama kita naik kereta di atas sebuah highway, kan? Kemudian kita lihat di seberang jalan sana ada kereta-kereta yang memberikan signal lampu. Apa tandanya? Bukan 1, 2, 3, banyak kereta memberikan isyarat beam lampu tu. Apa tandanya? Macam dekat depan sana ada apa? Ada blok ataupun ada speed trap. Okey. Kita boleh percaya, okey aku percaya. Depan sana ada speed trap. Tetapi aku masih memandu 170 km, aku masih tidak pakai tali pinggang, apa akan berlaku bila sampai di sana? Pasti akan kena saman, betul? Sebab itulah percaya saja tidak cukup, ia perlu disusuli dengan apa? Wa'amilus salihat. Itulah tindakan kita. Ramai hari ini orang mengaku bahawa Al-Quran itu adalah perlembagaan orang Islam. Tapi berapa ramai yang mempraktikan apa yang ada di dalam Al-Quran? Kita mengaku Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul. Sejauh mana kita mengikuti sunnah Nabi SAW? Adakah dengan makan makanan sunnah itu dikira sebagai mengikut sunnah Nabi? Oh, aku makan madu, aku makan apa lagi? Habbatus sauda, madu campur habbatus sauda, apa lagi campur apa lagi? Buah tin campur apa? Buah zaitun campur apa lagi? Sebut lagi apa lagi? Makanan sunnah apa lagi? Delima, kurma, sampai dah 13 in 1, 20 in 1. Adakah itu sunnah? Nak makan tak apalah, makanlah. Tapi adakah itu yang dinamakan sebagai sunnah? Sama macam Quran. Kita kata Quran itu adalah apa? Penyelamat kita di dalam kubur. Tapi kita percaya macam itulah, kita tak buat apa-apa. Lalu Suratul As beri kita satu solusi. Percaya satu, kena apa? Sebab itu disebut wa. Wa ni apa? Huruful ataf. Huruful ataf maksudnya yang menghubungkan ayat. Dan maksudnya kena datang sekali ke ataupun boleh datang berasingan? Dia mesti datang dalam bentuk package. Begitulah. Alhamdulillah 2-3 tahun bila saya mengkaji Al-Quran, kita akan nampak banyak sangat benda-benda yang membawa kita untuk melihat dunia ini hanyalah sesuatu yang tidak ada apa-apa. Sebab hakikat hari ini mata manusia dikaburi dengan apa? Melihat dunia adalah segala-galanya. Terlibat dalam homoseksual. Kenapa? Menurut apa tu? Ikut apa? Ikut nafsu. Saya nak tanya, bila kita meninggal, adakah nafsu yang akan meneruskan perjalanan seterusnya? Apakah yang akan meneruskan perjalanan yang seterusnya? Amal, apa disebut sebagai apa? Roh kita. Cuba bayangkan perjalanan kita yang masuk bermula dengan alam barzah dalam keadaan kita tak bawa apa-apa begalan apa akan jadi bila kita nak teruskan perjalanan. Kita sangkakan dunia ini sudah panjang. Kan? Umur paling panjang berapa manusia ni? Kat Malaysia ni bolehlah kita ambil 93 contoh. 93, 100 tahun kan? Itu pun kita rasa macam panjang. Tapi hakikat perjalanannya, kita sekarang berada di checkpoint yang ketiga. Setelah di alam roh, kemudian di alam rahim, sekarang kita berada di alam apa? Alam dunia. Selepas ini akan berpindah ke alam barzah. Selepas alam barzah akan berlakunya hari kiamat. Berlakunya hari kiamat, adanya mahsyar. Manusia dibangkitkan semula. Kemudian apa? Akan dihitung. Betul? Dihitung. Kemudian adanya syafaat dan sebagainya. Kemudian timbangan mizan dan sebagainya. Kemudian di akhir sekali adalah hari pembahasan. Kita sekarang baru berada di checkpoint yang ketiga. Dan kau ingat, satu hari di dunia, di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Cuba bayangkan kalau roh kita tidak ada bekalan, bagaimana kita nak teruskan perjalanan kita yang seterusnya. Okey? Jadi saya tutup
perbincangan kita pada hari ini dengan apa yang disebutkan pada suratul As. Suratul As ini bukan surah yang biasa-biasa. Ia antara yang menghimpunkan dan juga memberikan satu solusi kepada kita bagaimana untuk kita berjaya di akhirat nanti. Okey, moga-moga dengan perkongsian ini bukanlah berniat untuk memberikan labeling kepada mana-mana golongan. Kita bincang ini supaya kita nak dunia ini selamat, masyarakat Islam ini selamat, sebagai tanggungjawab kita yang disebutkan sebagai watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Kebenaran perlu dijelaskan, tetapi kena ingat pada masa sama, jangan sekadar kita menyatakan itu salah, tapi bimbinglah rakan-rakan kita yang terlibat dalam gejala ini, dan pada masa sama kita doakan supaya kita tak jadi yang macam tu dan keluarga kita tidak menjadi sebegitu. Wallahu a'lam. Ada soalan? Jelas tak? Saya takut. Jelas tak perbincangan kita pada ini? Okey. Ya, silakan. Salam tuan. Macam mana dia dah kembali kepada fitrah? Dia dah bertaubat? Okey. Dia recording pula. Cara dia bertaubat. Maksud dia belum bertaubat lah. Okey. Okey, dia bila bertaubat ni dia ada beberapa step lah. Yang pertama, dia kena tahu apa yang dia buat sebelum ni itu adalah salah. Yang pertama, dia kena menyesali perbuatan tersebut. Sesal. Kan kita kadang-kadang buat supaya kita tahu benda itu salah, kemudian kita rasa menyesal kan. Yang kedua, tidak mengulangi perbuatan tersebut. Okey. Yang ketiga, berazam untuk tinggalkan perkara tersebut. Itu antara perkara-perkara, sebab kita tak nak dia patah balik. Kalau hijrah itu adalah sekadar hijrah yang bersifat mungkin perasaan. Sebab itu hijrah ni perlu disusuli dengan ilmu. Nak berhijrah kena ada ilmu. Yang pertama. Yang kedua, berada dalam environment yang betul. Sebab kadang-kadang kita dah berhijrah, kita dah cari ilmu, tetapi environment itu tidak membantu. Maka itu antara perkara-perkara yang perlu kita lihat. That's why kita sebagai support system sebenarnya. Okay? Kita janganlah bila orang nak berubah, kita duk bagi kata-kata yang kata-kata sinis, mengumpat, mengkeji. Orang tu nak berubah, so berikan kata motivasi dan berikan bimbingan. Itu adalah cara yang terbaik lah. Boleh puan? Okey, terima kasih. Ada lagi soalan? Oh ya, okey. Okey. Oh, dia solat semua kan? Baik. Sebab itu ini perkara yang sangat penting perlu kita lihat. Di manusia ada dua bahagian. Satu fizikal, satu lagi bersifat spiritual. Dan manusia perlu menunaikan dua hak. Okey. Satu hak Allah, satu lagi hak manusia. Dan kalau kita lihat pada ayat-ayat Al-Quran yang menyebut aqimus salah, selepas perkataan solat disebutkan apa? Disebutkan perkataan zakat. Kenapa digandingkan begitu? Kerana solat itu adalah hak Allah, zakat itu adalah hak manusia. Maka hak Allah perlu didahulukan berbanding hak manusia, dan hak manusia juga perlu ditunaikan. Maka pada ketika itu, apakah hak Allah bila berbicara tentang isu ini? Bila Allah Ta'ala nyatakan kisah kaum Lut, maka pasti Allah Ta'ala nak kita belajar sesuatu. Okey? Jadi mungkin ada yang kata, tak apa aku buat tetapi aku masih solat. Okey?
siapa kita untuk nak menyatakan solatnya diterima ataupun tidak, taubatnya diterima ataupun tidak. Sebab itu sebagai seorang kawan ataupun orang yang dekat dengan mereka, berikan pengharapan. Bagi tahu kepada mereka Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Bertaubatlah, Allah Ta'ala menerima segala taubat kita yang dilakukan secara bersungguh-sungguh. Dan kita sebagai kawan-kawan yang dekat dengan mereka, berikan sokongan, support system. Jangan tinggalkan mereka. Jangan tinggalkan mereka. Sebab itu kita kena juga, jangan sekadar mari kuliah ni je, kena turun juga ke kawasan-kawasan untuk memberikan bantuan. Jadi saya Alhamdulillah terlibat juga, bukan terlibat dalam tu, terlibat dalam pergi berjumpa dengan golongan-golongan ni, berikan apa yang termampu kita buat. So kadang-kadang kita seronok ni duk kritik dalam FB, tapi kita tak buat apa-apa pun. Okay, kita boleh mengkritik, tapi at the same time kita buat kerja juga untuk membantu kawan-kawan kita. Okay? Sebab itulah bila kita berdoa dalam surah Al-Fatihah, kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Kita sebut apa? Ya Allah, gunakan hidayah kepada kami ke aku? Kami. Kenapa sebut kami? Sebab kami, kita nak bawa seramai orang yang mungkin untuk turut berada di atas jalan yang lurus. Kita tak nak jadi orang yang sebut sebagai al-ananiyah, pentingkan diri sendiri saja, tapi tak nak orang lain turut berada bersama dengan kita. Jadi Allah Ta'ala gunakan itu ada sebab. Sebab apa? Nak bawa orang seramai mungkin untuk berada di atas apa yang dinamakan sebagai as-sirat al-mustaqim. Wallahu a'lam. Okey, cukup kot. Okey, saya nak balik ke paguh malam ni, nak gerak macam biasalah. Okey, doakan perjalanan saya. Okey. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.